Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahalamin. Wabihi nasta'in. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. InsyaAllah, pertamanya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah SWT di atas segala kurniaan dan nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Dan pagi ni insyaAllah saya akan menyambung sikit tazkirah ringkas semalam. Semalam tu ucapan menyambut Ramadan dan sedikit tazkirah. Jadi pagi ni insyaAllah saya sambung sikit lagi dalam 5-10 minit macam tu je lah. Jadi kalau kita lihat di antara dalil kewajipan berpuasa, di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya difardukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difardukan kepada umat yang sebelum daripada kamu. Moga-moga kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat dan kalau kita perhati, kebanyakan daripada syariat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita adalah bertujuan untuk mendidik, membentuk pribadi kita, membentuk hati kita. Contohnya dalam ayat yang tadi saya baca tadi, tujuan berpuasa tadi bukan semata-mata untuk berlapar, bukan semata-mata untuk kita berkasih sayang. Itu hasil dia. Tapi tujuan daripada berpuasa tadi ialah untuk mendidik, membentuk kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan contohnya zikir kepada Allah, di mana Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini dia. Dan tiadalah berzikir, menyebut nama Allah itu, melainkan akan menenangkan hati kamu. Jadi tujuan daripada zikir tadi ialah untuk membentuk hati kita. Dan kalau kita lihat solat pun sama. Solat di mana Allah Ta'ala menyebut, wa aqimis solata li zikri, dan dirikanlah solat untuk supaya kamu ingat kepada aku. So ingat kepada Allah ni juga tempatnya di hati kita. Jadi maksud atau tujuan daripada syariat, daripada amalan, daripada perintah Allah ialah untuk menjadikan diri kita elok, baik, cantik, budi, perketi, amal, perbuatan kita sama insan, sama manusia. Dan kalau kita lihat tujuan perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri adalah untuk memperelokkan akhlak dan budi manusia. Jadi tujuan kita berpuasa hari ini bukan semata-mata menahan lapar, tetapi sebenarnya menahan lapar dengan solat tarawih, banyakkan bersedekah, kita beristighfar, bertaubat kepada Allah. Semua ni merupakan package untuk membentuk diri kita menjadi insan yang sempurna. Sempurna dengan Allah dan juga sempurna mengaturkan hubungan kita sama insan, sama manusia. Jadi yang penting daripada amalan puasa ialah bagaimana kita nak menginsafi diri, bermuhasabah untuk mendidik diri kita menjadi manusia yang lebih baik daripada yang sebelum daripada ini. Kalau kita sebagai suami, boleh jadi kita perlu muhasabah bagaimana nak menjadi suami yang lebih baik. Saya pagi ni bersama dengan saya ada isteri saya kat belakang ni. Dia menyorok ni. Ni kan. Dia menemani saya pagi ni di kampung ni. Jadi kalau kita jadi suami, bagaimana nak jadi suami yang baik? Kalau kita jadi anak, bagaimana nak jadi anak yang baik? Kalau jadi isteri pula, bagaimana nak jadi isteri yang baik?
Kerana semua perubahan-perubahan dalam hidup kita ini, kebaikan-kebaikan yang datang dalam hidup kita ini adalah hasil daripada kesedaran hati. Ini kesedaran hati kita. Bila kita nak berubah, so yang mula mengetuk diri kita untuk berubah adalah kesedaran hati kita. Hati kita insaf, tengok orang susah, tengok orang payah, tengok kematian yang berlaku di sekitar kita, kita rasa insaf dan kita rasa nak berubah. Ni. Jadi, puasa dia pun sama, sebenarnya puasa juga membentuk hati kita. Bila hati kita dipolish oleh Allah Subhanahu Taala, di-groom, dipolish oleh Allah, dikilatkan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Bersih dengan apa? Bersih dengan berpuasa. Bersih dengan apa? Bersih dengan berzikir. Bersih dengan apa? Bersih dengan ibadat. Bersih dengan apa? Bersih dengan tarawih. Dengan asbab pembersihan hati yang dilakukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Semoga kita menjadi insan yang terlebih baik selepas daripada ni. Ni. Jadi, kalau kita sekadar berpuasa tetapi kita semakin kita hanya lapar dan dahaga. Yang ini disebut oleh Nabi SAW. Kita berpuasa tapi hanya lapar dan dahaga saja. Dari segi hubungan kita dengan Allah tidak ada. Hubungan kita sesama makhluk pun tak ada juga. Saya harap dalam tempoh PKP ni, kita yang sepanjang masa duduk di rumah dapat mengawal emosi kita dengan berpuasa. Kalau kita rasa nak marah, kita ingat kita sedang berpuasa. Kalau kita rasa bengang, anak-anak berbalah, berkelahi, buat bising, kita kena ingat kita sedang berpuasa. Saya juga bimbang juga tengok baru-baru ni didedahkan oleh menteri laporan-laporan keadaan ketegangan dalam menyusui rumah tangga yang semakin meningkat. Sebab apa? Mungkin stres duduk di rumah, tak ada nak keluar. Macam saya duduk di kampung ni, di rumah mak. Jadi luas lah. Jadi petang-petang boleh main. Pagi-pagi boleh menyapu tanah. Ni pun saya baru sudah teman isteri menyapu di tanah. Jadi yang duduk di rumah flat, dia mungkin stres. So dengan berpuasa ni, mereka perlu ingat puasa ni mengajar kita sentiasa sedar bahawasanya hati kita diikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia. Jadi tambah-tambah lagi dalam tempoh PKP ni, kita mungkin tak tahu nak buat apa, nak keluar rumah tak boleh. So masalah untuk kita tambah lagi program-program pembersihan hati kita. Ni. Jadi alhamdulillah saya di rumah ni ramai. Semalam pun saya dah sebut sikit. Kita buat grup-grup untuk baca Quran. Ni satu grup 5 orang, satu grup 5 orang, satu grup 5 orang. Jadi selepas tarawih malam tadi baca separuh. Pagi ni dah baca separuh, dah lebih, dah dapat sejuzuk lebih dah. Zuhur nanti pun akan baca separuh juzuk lagi. Asar separuh juzuk. Lepas maghrib tak ada Quran, fokus makan. Kemudian tarawih. Dan lepas tarawih kita baca lagi. Jadi mungkin tahun ni boleh khatam lah. Kerana banyak masa untuk kita berada di rumah. So poin penting saja ialah semua amalan-amalan, amal ibadat yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita adalah untuk membentuk diri kita menjadi insan yang lebih baik. Ni contohnya hadis Nabi menyebut bagaimana puasa tu perisai. Asyamu junnah, puasa tu perisai. Maka Nabi kata jagalah mulut kamu daripada bercakap perkara-perkara yang rafas. Jaga mulut kamu daripada bercakap perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang keji. So artinya daripada puasa tadi juga dikendaki kita menjaga pribadi kita, antaranya adalah menjaga lidah dan juga mulut kita. Ni dia. Jadi memang antara akhlak ataupun peribadi yang buruk ni biasanya tergambar daripada lidah, mulut yang buruk. Ni. Jadi insya-Allah sama-sama kita jaga dalam Ramadan ni, melihat kembali sisi-sisi dalam hidup kita yang
terkurang, yang tak baik, yang tak elok, utamanya berkaitan dengan mulut kita, hubungan kita suami isteri dan juga keluarga, yang mungkin kita boleh baiki. Saya rasa seronok bila dapat buat halakah baca Quran dengan anak-anak. Jadi kita dapat dengar anak-anak kita baca Quran. Seronok bila dapat baca Quran dengan baik. Ni kan. Dan dia pun dapat tasmik kita juga baca Quran. Dia juga kadang-kadang betulkan kita baca yang salah. Kita betulkan bacaan dia yang salah. Ni dia. Jadi inilah peluang dan masanya untuk kita baiki kelemahan-kelemahan dalam hubungan kita bersama ahli keluarga kita. Dan ini juga peluang untuk kita baiki sebahagian daripada kekurangan yang telah kita lakukan. Jadi sebelum saya tangguh dulu, insya-Allah besok saya akan sambung lagi. Tapi masanya pun singkat sekejap je, mungkin dalam 5 hingga 10 minit saja. Sebab pengisian ustaz-ustaz pun dah banyak dah. Ini sekadar mengisi dalam page Pusat Khidmat Masyarakat Adun Pancing untuk sama-sama menjadi tatapan pengisian kepada masyarakat. Jadi sekali lagi kepada sesiapa yang ingin turut sama menyumbang untuk membantu golongan yang terkesan dengan COVID-19 ni, boleh sumbangkan ke akaun Pusat Khidmat Masyarakat Adun Pancing. InsyaAllah semua sumbangan tadi kita akan agihkan. Dan memang hari ni pun dah terlalu banyak dah peruntukan yang kita keluarkan untuk kita membantu masyarakat yang terkesan dengan COVID-19 ni. Jadi sekian saja, semoga Ramadan kali ini dapat membentuk diri peribadi kita menjadi insan yang terlebih baik. Dan hari ini hari pertama kita bulan Ramadan, tambah lagi dengan hari Jumaat. InsyaAllah sama-samalah kita perbanyakkan amalan. Paling kurang mungkin kita banyakkan zikir untuk menambah bekalan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.